Mereka selama berdekad-dekad merentasi lautan, mengangkut minyak, kereta, bijirin dan penumpang. Dibina daripada keluli berkekuatan tinggi, dilindungi daripada kakisan, dan diperkuat dengan sekatan dalaman. Namun laut tidak pernah memaafkan. Hari ini terdapat puluhan ribu kapal komersial di dunia, lebih 100,000 unit pelbagai saiz dan tan muatan. Setiap tahun ratusan kapal ditamatkan perkhidmatan dan dihantar untuk dilupuskan. Kapal kontena moden boleh mencapai hampir 400 meter panjang dan sekitar 60 meter lebar, membawa puluhan ribu kontena standard. Pembinaannya ialah proses berteknologi tinggi. Kapal moden dibina di limbungan canggih di Korea Selatan dan China. Ribuan jurutera terlibat, ratusan kilometer kabel digunakan, dan puluhan ribu tan keluli dipasang. Tetapi selepas beberapa dekad beroperasi, gergasi yang sama ini boleh berakhir di pantai berpasir untuk dileraikan. Kapal baharu lebih jimat bahan api dan mematuhi piawaian alam sekitar semasa, maka memperbaharui armada sering lebih menguntungkan berbanding membaik pulih kapal lama. Secara purata kapal komersial berkhidmat 25 hingga 30 tahun. Selepas itu kos operasi menjadi terlalu tinggi, pembaikan, keletihan logam, dan peraturan alam sekitar baharu. Maka bermulalah pelayaran terakhir mereka. Bukan ke pelabuhan, tetapi ke pantai tempat kapal mati. Mengapa kapal dijual untuk dileraikan? Walaupun sudah dilupuskan sepenuhnya, kapal masih aset bernilai. Ia mengandungi puluhan ribu tan keluli berkualiti tinggi serta tembaga, aluminium, gangsa, dan logam, bukan ferus lain. Lebih 80% armada dunia dilupuskan di 3 negara, India, Bangladesh, dan Pakistan. Mengapa di sana? Pantai seperti Gadani, Alang, dan Chittagong mempunyai kawasan pantai landai dan cetek, membolehkan kaedah beaching, yaitu mendaratkan kapal ketika air pasang. Faktor utama ialah kos buruh yang lebih rendah dan peraturan alam sekitar yang kurang ketat berbanding Eropah dan Amerika Utara. Kapal lama bukan sekadar besi buruk. Ia ialah gudang sumber, puluhan ribu tan keluli, tembaga dalam kabel, gangsa pada kipas, serta peralatan yang boleh dijual semula. Kapal kargo pukal seberat 40,000 tan ialah stor sumber yang besar. Pembelian kapal untuk pelupusan biasanya diurus oleh kumpulan pelabur melalui broker. Ini ialah perniagaan teratur melibatkan broker, pelabur, dan pedagang logam. Kebanyakan limbungan menggunakan kaedah murah tetapi primitif, beaching. Ketika air pasang, kapal dipacu laju dan diarahkan ke kawasan pantai yang dipilih. Selepas air surut, kapal terdampar dan boleh dileraikan. Kerja bermula secara manual. Bahan api disalir keluar, barang bernilai ditanggalkan. Kemudian badan kapal dipotong dengan obor asetilena. Puluhan hingga 200 pekerja boleh bekerja serentak pada satu kapal selama kira-kira 3 bulan. Selalunya tanpa kren moden dan perlindungan mencukupi. Di Chittagong, Bangladesh, industri ini bermula pada 1960 selepas sebuah kapal tangki terdampar akibat taufan dan akhirnya dileraikan untuk logam. Kini kawasan sepanjang kira-kira 20 km dipenuhi kapal. Sehingga 250 kapal setahun dilupuskan di sini. Puluhan ribu pekerja bekerja dengan gaji rendah. Sehingga 98% logam dikitar semula, tetapi baki bahan berbahaya seperti asbestos, logam berat dan sisa bahan api kekal di pasir. Di Alang, India, kira-kira 11 km pantai dikhaskan untuk pelupusan kapal dan sebahagian limbungan mematuhi piawaian antarabangsa keselamatan. Walaupun kerja manual masih dominan. Di Gadani, Pakistan, lebih 100 tapak pelupusan terletak sepanjang 10 km pantai. Sejarah mencatatkan letupan dan kemalangan akibat sisa bahan api dalam tangki. Harga kapal untuk pelupusan dikira berdasarkan dolar per tan berat anjakan ringan, yaitu berat kapal tanpa kargo, bahan api, air dan kru. Harga bergantung pada keadaan badan kapal, jenis kapal dan pasaran keluli. Keluli yang dilebur semula digunakan dalam pembinaan untuk tetulang, rasuk dan struktur lain. Namun kerja ini antara yang paling berbahaya dalam industri kerana risiko kebakaran, letupan, runtuhan struktur berat dan pendedahan kepada bahan toksik seperti asbestos, plumbum dan wap gas. Adakah ada alternatif? Ada. Peleraian dalam dok kering lebih selamat dan terkawal tetapi mahal. Setengah kapal dibersihkan dan ditenggelamkan sebagai terumbu tiruan. Ada yang dijadikan sasaran latihan ketenteraan atau museum. Setiap kapal mempunyai pelabuhan terakhir. Pada satu ketika ia berhenti menjadi kapal dan menjadi bahan mentah. Kelulinya tidak lagi membelah ombak, tetapi menjadi rasuk dan struktur bandar baharu. Disitulah satu kisah laut berakhir
dan kisah di darat bermula.